Hai, kembali lagi kita ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar di bawah unit 17 iaitu teknologi dan kita. Baiklah, di bawah tajuk ini kita ada tajuk kecil iaitu kami memudahkan kerja. Apa itu kami yang memudahkan kerja? Adalah teknologi. Teknologi ni kalau awak nak tahu dia adalah pengaplikasian ilmu sains dan juga matematik. Okey, daripada ilmu sains dan matematik tu kita gunakan untuk mereka cipta alat ataupun sistem ataupun tenaga untuk mencipta sesuatu yang baru di mana boleh membantu manusia untuk memudahkan kerja seharian. Okey, baiklah, untuk hari ini buku teks muka surat 104 dan 105 kita akan gunakan. Okey, jadi awak boleh buka buku teks muka surat 104 dan 105 dengan lebih dahulu. Dan juga sediakan buku tulis dan juga buku aktiviti. Okey, jom kita sambung. Okey, baiklah, untuk buku teks muka surat 104 dan 105 dia ada gabungkan ada sebuah rumah di mana ada beberapa dialog petikan. Okey, baiklah. Apa itu kami memudahkan kerja? Apa itu teknologi yang ada di dalam sebuah rumah ni? Okey, jom kita bulatkan. Apa yang cikgu nampak? Yang pertama dia dah adakan di sini. Dia ada pembersih vacuum, ada satu. Kemudian dia ada juga sebuah seterika. Dan kita ada juga pengisar makanan. Kita ada di sini mesin basuh. Okey, selain 1, 2, 3, 4 ni apa lagi teknologi yang ada? Selain 4 ni, apa teknologi yang ada? Kita boleh nampak. Yang pertama kita ada nampak ni, lampu. Okey, lampu ni juga berfungsi untuk menerangi bilik atau sesuatu tempat. Begitu juga di ruang tamu. Ruang tamu kita ada kipas, di mana kipas dapat menyejukkan sesuatu tempat. Di bawah lagi kita ada televisyen. Televisyen ni adalah teknologi baru. Dia memberikan hiburan kepada manusia. Dah penat-penat buat kerja, kita tonton televisyen untuk menghiburkan diri. Dan di sini di ruang tamu bawah ni juga ada lampu siling untuk menerangi ruang tamu. Okey, jadi kita dah tengok di mana apa teknologi yang ada dalam muka surat 104 dan 105. Jom kita baca teks yang ada 1, 2, 3 dan 4. Jom kita baca sama-sama. Okey, yang pertama adalah di mana gambar dalam petikan yang berwarna merah jambu. Okey, jom kita baca sama-sama. Hai, aku pembersih vakum. Aku sangat berguna kepada manusia. Aku dapat menyedut habuk dan sampah. Aku dapat membersihkan lantai dan siling rumah. Aku kuat kerana aku menggunakan tenaga elektrik. Manusia sangat sayang akan aku. Okey, baiklah, cikgu yakin di semua rumah mesti ada satu pembersih vakum di mana untuk menggantikan penyapu di rumah. Okey, kalau orang dulu-dulu digunakan penyapu. Kalau orang sekarang teknologi yang lebih canggih digunakan pembersih vakum. Kalau tak guna yang besar, kita gunakan yang kecil. Okey, jadi pembersih vakum ni dia berguna kepada manusia di mana dia dapat menyedut habuk dan juga sampah. Okey, selain daripada menyedut habuk dan sampah, di lantai dia juga dapat membersihkan siling rumah yang tinggi-tinggi di mana awak tak dapat capai dengan penyapu. Okey, kemudian yang seterusnya dia kata aku kuat kerana aku menggunakan tenaga elektrik. Jadi pembersih vakum ni dia gunakan tenaga elektrik.
Kalau orang dulu-dulu guna tenaga manusia. Jadi bila dah ada teknologi yang baru, kita gunakan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya kita baca lagi di bawah. Di dalam petikan berwarna biru. Wah, hebatnya kamu. Aku pula mesin basuh. Aku kuat bekerja. Aku menggunakan kuasa elektrik. Aku dapat membasuh pakaian dengan cepat. Aku juga dapat mengeringkan pakaian. Aku berasa bangga kerana dapat meringankan kerja manusia. Jadi, ini adalah mesin basuh. Kalau orang dulu-dulu dia basuh pakaian menggunakan tangan. Basuh pakai tangan. Okey, jadi sekarang kita dah ada teknologi canggih. Kita gunakan mesin basuh, di mana mesin basuh ni menggunakan kuasa elektrik supaya dapat membasuh pakaian dengan lebih cepat. Di samping itu ada juga teknologi yang terbaru, dah mesin basuh di mana mesin mengeringkan pakaian. Dia dapat keringkan pakaian siap-siap. Jadi tak perlulah kita ambil sehelai dan sidai di tempat yang panas. Okey. Jadi dia dapat meringankan kerja manusia seharian. Okey, sebagai contoh, satu mesin basuh untuk membasuh dah siap. Satu lagi kita gunakan untuk keringkan pakaian. Jadi tak perlulah kita menyidai dan membasuh menggunakan tenaga manusia. Jadi itu adalah teknologi yang canggih. Okey, buatan manusia. Dan yang seterusnya kita ada setereka. Okey, kita baca tentang setereka. Aku setereka elektrik. Badan aku panas dengan kuasa elektrik. Aku dapat menggosok pakaian dengan cepat. Aku mampu menggosok banyak pakaian setiap hari. Aku sangat membantu manusia. Tanpa aku, kerja menggosok menjadi sukar. Gunalah aku. Jadi, hari ini yang untuk ni kita ada setereka elektrik. Yang ini 1, 2 dan 3 gambar ni adalah setereka elektrik di mana dia panas. Dia kata dia panas dengan kuasa elektrik. Kalau awak nak tahu, orang dulu-dulu bila tak ada elektrik, mereka menggunakan setereka arang. Ini adalah contoh setereka orang zaman dulu-dulu gunakan. Mereka tidak ada elektrik. Jadi mereka gunakan setereka arang di mana kalau awak tengok di dalam ni dia letakkan arang yang telah dipanaskan ataupun batu yang telah dipanaskan. Okey, bila dah panas, dia akan letakkan batu atau arang ke dalam setereka ni dan tutup. Tutup dan kuncikan, barulah awak setereka baju. Tu cara orang dulu-dulu. Okey, jadi dengan setereka elektrik ini pula, kita dapat menggosok pakaian dengan cepat dan banyak setiap hari. Kalau setereka dulu tak dapat gosok pakaian dengan cepat dan banyak kerana terlebih panas, pakaian akan rosak. Bila arang atau batu dah sejuk, kita kena panaskan balik. Jadi tak boleh gosok dengan cepat dan juga banyak. Okey, jadi dia sangat membantu manusia. Okey, tanpa setereka kerja menggosok menjadi sukar. Okey, jadi dengan teknologi yang canggih daripada setereka arang ni, kita dapat mencipta setereka elektrik. Okey, daripada setereka elektrik yang biasa ni pula, manusia menggunakan teknologi mencipta pula dengan setereka menggunakan wap air, iaitu setereka steam. Bila tekan, dia keluar wap air. Okey, itu adalah teknologi yang canggih. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, kita ada pengisar, iaitu dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai blender. Okey, kita baca sama-sama. Aku juga penting seperti kamu. Nama aku pengisar elektrik.
Aku dapat melumatkan cili dan bawang dengan cepat. Aku juga dapat membuat jus buah-buahan. Aku memudahkan manusia menyediakan makanan dan minuman. Aku bekerja dengan pantasnya. Manusia sentiasa memerlukan aku. Jadi, pengisar elektrik ni digunakan untuk memasak lah biasanya. Gunakan untuk memasak di dapur ataupun membuat jus buah-buahan. Okey. Kalau tiada pengisar elektrik ni, kita akan gunakan lesung batu. Kita tumbuk-tumbuk ataupun kita gelek-gelek dan dapatlah makanan yang lumat, cili dan bawang yang lumat. Okey, senang kalau gunakan pengisar ni, kita hanya tekan butang ataupun pulas butang dia. So dapatlah cili dan bawang yang lumat. Dan juga buah-buahan, jus buah-buahan kita gunakan pengisar. Jadi pengisar ni kita gunakan untuk sediakan makanan dan minuman. Okey. Tanpa pengisar elektrik, makanan dan minuman ni lambatlah kita dapat. Sebab tu dia kata aku bekerja dengan pantasnya. Manusia sentiasa memerlukan aku untuk sedia makanan dan minuman dengan pantas. Okey. Dah siap baca keempat-empat petikan? Kita teruskan lagi. Okey, baiklah. Daripada buku teks, kita nak menyediakan satu grafik di mana awak buka buku tulis Bahasa Melayu garis 1 di mana yang ada dua muka surat yang kosong. Sebelah kiri kosong dan sebelah kanan pun kosong. Okey, yang pertama sekali macam biasa kita tuliskan hari, tarikh dan juga tajuk. Tajuk di dalam buku teks kami memudahkan kerja. Okey, tuliskan tajuknya kami memudahkan kerja. Kemudian yang seterusnya gunakan pembaris. Gunakan pembaris. Awak buat 1, 2, 3 dan 4 kotak seperti yang cikgu buat ni. Okey, kotak ni pastikan penuh ya daripada hujung ke hujung, hujung ke hujung. Dan juga daripada atas ke bawah. Pastikan hujung ke hujung. Gunakan setiap ruang yang ada. Okey, selepas dah lukis petak yang besar, awak gariskan di tengah. Lukis petak besar, gariskan di tengah. Okey, seterusnya cikgu nak awak guna lagi pembaris. Gariskan. Awak yang ni awak boleh selang 1, 2, 3 baris. 1, 2, 3 baris dan garis. Kalau yang ini boleh selang dalam 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 garis. Dan gariskan lagi. Kalau yang ini pun sama juga. Awak gariskan lagi dalam 4 ataupun 5 baris. Dan gariskan. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 kotak. 1, 2, 3, 4 kotak. Dalam satu muka surat kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8 kotak dalam satu muka surat. Okey, apa yang kita nak buat dalam kotak ini adalah yang pertama sekali kita nak tuliskan nama. Jadi untuk kotak di bahagian atas sekali ni kita nak tuliskan nama teknologi yang ada dalam buku teks yang kita baca tadi. Kita ada setereka, kita ada mesin basuh dan sebagainya. Yang kedua, dalam kotak yang besar sikit ni, apa yang kita nak buat adalah untuk lukiskan gambar. Awak lukiskan gambar atau awak boleh cari gambar di dalam buku mana-mana, dalam majalah dan tampalkan dalam kotak ini. Dan yang seterusnya, di mana kotak yang ketiga ni kita nak tuliskan kegunaan. Apa kegunaan teknologi tersebut? Dan yang terakhir sekali, apakah keistimewaan teknologi tersebut? Okey, sebagai contoh kita buat sama-sama. Yang pertama, tuliskan nama teknologi yang ada daripada buku teks awak tadi. Yang pertama kita ada pembersih vakum.
Yang kedua, kita ada mesin basuh. Kita ada seterika elektrik. Dan yang keempat, kita ada pengisar elektrik. Jadi awak tuliskan nama keempat-empat teknologi tersebut. Okey, yang seterusnya. Dalam kotak untuk gambar ni, awak boleh lukiskan. Kalau awak tak pandai lukis, awak boleh cari gambar. Ataupun mintalah tolong ibu, kakak, ayah ataupun abang untuk lukiskan cantik-cantik. Nak lebih mudah, awak print gambar dan tampal. Okey, jadi ini adalah contoh gambar yang ada. Tampalkan, gunting dan tampal ataupun lukiskan gambar. Awak boleh lukiskan dengan kreativiti awak sendiri. Awak nak bentuk macam mana, nak warna apa, itu adalah ciptaan awak sendiri. Yang penting dia adalah pembersih vacuum, dia adalah mesin basuh. Okey. Dan yang seterusnya, dalam kotak yang ketiga, kita nak lukiskan nak tuliskan kegunaan dia. Sebagai contoh pembersih vacuum tadi, kegunaan dia adalah menyedut habuk dan juga sampah. Dan keistimewaan pembersih vacuum ni tadi adalah dia dapat membersihkan lantai dan juga siling rumah. Tuliskan, tak muat dalam satu kotak, boleh tulis di bawah. Tak muat lagi, tulis di bawah. Okay, yang seterusnya, mesin basuh. Mesin basuh tadi kegunaan dia adalah dia buat apa? Dia membasuh pakaian. Kita gunakan untuk membasuh pakaian. Kemudian keistimewaan dia dapat membasuh pakaian dengan cepat. Ataupun keistimewaan dia juga dia dapat meringankan kerja manusia. Awak boleh tulis apa yang awak dapat daripada petikan tadi. Apa kegunaan dia? Apa keistimewaan dia? Okey, jadi baiklah. Untuk seterika elektrik dan juga pengisar elektrik, cikgu kosongkan supaya awak cari sendiri apa kegunaan seterika, apa kegunaan pengisar elektrik dan juga apa keistimewaan seterika dan juga pengisar ini. Awak tuliskan, dapatkan daripada buku teks muka surat 104 dan 105 tadi. Okey, boleh? Okey, dah siap yang buku tulis yang ini. Kita nak lakukan latihan di dalam buku aktiviti pula muka surat 30 dan 31. Jadi arahan dia, baca cerita kemudian lengkapkan maklumat. Begitu juga dalam buku teks tadi, kita dah baca, kemudian kita nak lengkapkan maklumat apa yang perlu di dalam buku aktiviti muka surat 31. Sebelum tu kita baca dulu. Aku kapal terbang. Okay, ini adalah tajuknya. Dalam muka surat 30. Aku sebuah kapal terbang. Badan aku besar dan panjang. Aku juga mempunyai sayap dan tayar. Aku dilengkapi dengan teknologi canggih. Aku menggunakan enjin yang berkuasa tinggi. Kelajuanku amat pantas sekali. Tugasku membawa penumpang dan bagasi. Aku terbang ke serata dunia. Semua orang kagum akan kehebatanku. Aku merupakan kenderaan yang paling pantas di dunia. Aku bangga dengan tugasku. Okey, bila kita dah baca, kita dah faham, kemudian kita nak lengkapkan maklumat di dalam muka surat 31. Okey, yang pertama sekali, dia tanya awak tentang bentuk. Apa itu bentuk kapal terbang? Dalam teks ini, bentuk kapal terbang dikata, aku sebuah kapal terbang, badan aku besar dan panjang. Jadi kapal terbang ni dia besar dan panjang. Jadi awak tuliskan badan besar dan panjang. Okey, kemudian kita ada lagi nombor 2. Apa lagi yang berkaitan dengan badan kapal terbang? Bentuk dia. Kapal terbang mempunyai sayap dan tayar. Dia ada sayap dan tayar. Jadi awak tuliskan ada sayap dan tayar. Kemudian
Yang seterusnya, dia tanya awak tentang teknologi. Apa teknologi yang ada pada sesebuah kapal terbang? Okey, dalam perenggan yang kedua, dia tulis, aku dilengkapi dengan teknologi canggih. Okey, di sini dia tuliskan teknologi. Jadi, kita baca lagi di bawah. Aku menggunakan enjin yang berkuasa tinggi. Kelajuanku amat pantas sekali. Jadi, teknologi yang dia guna adalah enjin yang berkuasa tinggi. Jadi, awak tuliskan enjin berkuasa tinggi. Yang seterusnya, kelajuanku amat pantas sekali. Jadi, teknologi yang kedua adalah kelajuan yang pantas. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, dia tulis tugasku. Jadi, yang ini adalah tentang tugas dalam gambar yang ketiga. Dia tanya tentang tugas. Apa tugas sesebuah kapal terbang? Jadi dia tulis di sini, tugasku membawa penumpang dan bagasi. Aku terbang ke serata dunia. Jadi tugas dia membawa penumpang dan bagasi. Jadi awak tuliskan yang pertama, dia membawa penumpang, dan yang seterusnya dia juga bawa bagasi. Jadi membawa penumpang dan bagasi. Okey, dah siap nombor 1 dan 2. Okey, yang seterusnya, apa keistimewaan kapal terbang? Keistimewaan kapal terbang yang pertama sekali, kita ada tadi, dia boleh terbang ke serata dunia. Di sini dia tuliskan terbang ke serata dunia. Okey, apa lagi keistimewaan dia? Aku merupakan kenderaan yang paling pantas di dunia. Aku bangga dengan tugasku. Jadi yang terakhir, keistimewaan kapal terbang ini adalah dia merupakan kenderaan yang paling pantas. Jadi awak tuliskan kenderaan terpantas di dunia. Kenapa kapal terbang merupakan kenderaan yang paling pantas di dunia? Adalah kerana kapal terbang ni tidak perlu melalui gunung ataupun bukit dan juga padang pasir. Dia juga tak perlu lalu di atas air yang ada ombak yang besar. Kalau hujan ataupun ribut, risiko untuk tenggelam. Kalau lalu di atas bukit, perlu panjat bukit yang tinggi, gunung yang tinggi untuk pergi ke sesebuah negara. Jadi kapal terbang ni terbang sahaja di awangan. Okey, di awangan di atas langit. Okey. Dia terbang, apa dia punya halangan hanyalah awan ataupun burung-burung yang terbang. Okey. Dan juga hujan yang lebat juga merupakan halangan, tetapi kalau tak hujan, perjalanan akan lebih mudah. Okey, jadi dah siap tuliskan keempat-empat maklumat. Okey, jadi itu sahaja adalah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang teknologi. Cikgu yakin di semua rumah ada teknologi yang canggih walaupun sedikit. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih.